Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hari ini bersama-sama dengan saya Muhammad Harfiz bin Hamzah, kita bersiaran untuk melihat dua surah pada hari ini dalam juzuk amma, iaitulah surah Abasa dan juga surah At-Takwir. InsyaAllah kalian, saya harap kalian sudah bersedia dengan mushaf masing-masing, kerana pada hari ini saya mohon maaf tidak dapat nak tunjuk ayat Al-Quran di skrin itu. Namun kita boleh baca dahulu bersama-sama dua surah yang akan kita bincangkan tadabburnya secara ringkas pada hari ini, iaitulah surah Abasa dan juga surah At-Takwir. Mari kita baca bersama-sama bacaannya secara hadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, iaitu surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita membaca dahulu dua surah ini, iaitu surah Abasa dan juga surah At-Takwir. Kalau kalian lihat nanti dalam mat jaiz dan juga mat wajib, saya baca dengan bacaan 2 harakat. Nanti perhalusi lagi lah dalam bab tajwid itu, tapi kita nak pergi kepada perbincangan lanjut kita pada hari ini, iaitulah yang terkait dengan Allahumma salli ala Muhammad, berkaitan dengan surah Abasa dan juga surah At-Takwir. Baik, secara ringkasnya bila kita bercakap tentang surah Abasa, ia bercakap tentang sebahagian daripada peringatan ada orang yang berjuang di jalan Allah, ada beberapa peringatan dan juga terkait dengan peringatan tentang status. So, bila kita bercakap tentang peringatan yang begini, mari kita pergi kepada surah Abasa. Surah Abasa, kalau kita lihat 42 ayat itu, ada 4 bahagian yang boleh kita ambil pelajaran bersama-sama. Iaitu yang pertama, pada ayat 1 hingga ayat 10, bercakap tentang kesetaraan dalam Islam. Dan kemudian pada ayat 11 hingga 23, Al-Quran sebagai nasihat, peringatan dan nikmat Allah dalam diri manusia, iaitu pada ayat 11 hingga 23. Kemudian dibicarakan tentang nikmat-nikmat Allah yang diperlukan oleh manusia pada ayat ke-24 hingga 32. Dan kemudian dibicarakan tentang situasi hari kiamat. Mari kita pergi kepada perbincangan ayat-ayat yang ada dalam surah Abasa. Kalian akan rasa betapa, ya Allah, bila surah-surah Abasa dan juga surah At-Takwir, dia masih lagi memberi peringatan tentang hari kiamat. Kita kena ingat, bila sesuatu perkara itu diulang-ulang berkali-kali, ia seakan-akan memberi gambaran bahawa tentang pentingnya perkara itu untuk diberikan perhatian. Maka sekali lagi kita memberi perhatian tentang hari kiamat, insya-Allah. Dan surah ini bermula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu zikra. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya atau dia ingin mendapat pelajaran, lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Abasa wa tawalla, kalau kita tengok kepada kalimah abasa itu, abasa maksudnya berkerut dahi, dan kerutan dahi itu bukanlah kerutan yang banyak, dia kerutan yang amat minima kalau sebut tentang abasa. Dan kerutan itu kepada siapa? Abdullah ibn Makhtum. Beliau seorang yang buta. Kan? Kalau kita bercakap tentang kita mengerutkan dahi yang sedikit kepada orang yang buta, orang tu terasa ke? Kan? Kalau nak diikutkan secara logiknya. Namun begitu, surah ini memberikan peringatan kepada kita sebenarnya agar bila kita berhadapan kepada mad'u yang pelbagai, ada mad'u kita yang kedudukannya lebih tinggi, ada mad'u ni maksudnya sasaran dakwah kita yang kedudukannya lebih rendah. Jadi jangan sampai kita membezakan layanan perasaan kita kepada orang-orang tertentu. Itu peringatan untuk kita ambil bersama-sama, kerana ia jauh lebih penting untuk kita ambil peringatan itu agar kita tidak melakukan hal yang tidak sepatutnya dalam dakwah ini. Dan dalam surah ini diajarkan kepada kita bagaimana untuk memberikan keutamaan di dalam dakwah ini. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha.
Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun yang datang kepadamu dengan bersegera sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Uh, ini bercakap tentang kalau kita nak lihat daripada perspektif bagaimana kita melayani setiap orang dalam dakwah ini. Ketika mana adanya kita berhadapan dengan orang yang ada status yang tinggi dengan orang yang biasa. Tapi dalam keadaan ini, siapakah yang kita nak berikan perhatian? Bila kita bercakap tentang dakwah, salah satu perkara yang dia ajar kepada kita adalah beri perhatian kepada orang yang mahu mengambil peringatan dahulu. Sebab itu, tidaklah salah kalau kita nak mendahulukan orang macam tu kerana ia adalah petunjuk daripada surah ini. Dia mengajar kita tentang keutamaan dalam kita berdakwah, terutamanya bila melibatkan status itu. Dan kemudian surah ini disambung lagi, kita masuk blok yang kedua, ia terkait dengan Al-Quran sebagai nasihat, peringatan, dan ada nikmat-nikmat Allah di dalam diri manusia ini. Mari kita lihat pada ayat-ayat yang seterusnya. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Sebab itu kita nak pegang sangat-sangat kemuliaan itu sentiasa ada bersama dengan orang-orang yang dengannya Al-Quran. Sebab itu, siapa yang mahu mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran, maka bersegeralah kita melayani orang-orang yang begini. Bahkan kalau ada orang yang masih belum lagi untuk mendapat kemuliaan bersama dengan Al-Quran, kita kena berusaha dengan lebih kuatlah untuk memastikan lebih ramai orang mendapat mesej daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana kita tahu Al-Quran ini adalah satu wahyu yang diturunkan daripada malaikat yang mulia, Jibril, kepada manusia yang paling mulia, Nabi SAW. Dan inilah kalamullah yang dibaca mendapat pahala. Sudah pasti kita mahu mendapatkan kemuliaan daripada wahyu ini. Dan jangan sampai kita lari daripada keutamaan wahyu ini. Sebab itu diajarkan lagi kepada kita. Jom kita perhatikan lagi surah ini. Agar bagaimana orang yang mahu memerhatikan, kita perhatikan bermula daripada diri kita dahulu, daripada mana kita berasal. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kalau kita rasa kita nak bangga sangat dengan kedudukan, dengan darjat dan sebagainya, ketahuilah bahawa sebenarnya yang kita nak banggakan itu, kita daripada asal muasal yang sama, kita daripada setitis air mani. Maka tak perlulah nak bangga-bangga sangat daripada mana kita berasal. Dan kemudian kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Tadi kita memerhatikan tentang asal muasal kita. Sekarang kita nak memerhatikan tentang nikmat-nikmat yang diperlukan oleh manusia. Siapa manusia? Kitalah manusia kan. Bila kita tentang manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah ini ayat ke-24 hingga ayat yang ke-26. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tadi kita perhatikan asal muasal kita. Sekarang kita perhatikan tentang apa yang Allah sudah berikan, makanan yang ada pada kita. Kan hari ini kita bercakap tentang orang dah mula ada khauf, kan, takut dengan COVID-19. Dan selepas COVID-19, what's next? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kita dah mula takut dengan ekonomi. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kita dah mula takut dengan perkara-perkara begitu. Hey, kamu perhatikanlah dahulu selama ini makanan yang kamu makan, siapa yang berikan? Bahkan ada orang yang dia tanam pokok cili dan dia jaga dan dia beri baja, akhirnya tak menumbuhkan hasil yang sepatutnya, yang diharapkan. Tapi ada orang yang dia tanam cili tapi tidaklah jaga sangat, dia jaga juga tapi dalam keadaan yang biasa sahaja, tapi buahnya membuahkan hasil yang luar biasa. Seakan-akan nak beri gambaran kepada kita dalam surah ini, hey, kamu perhatikan asal muasal kamu. Kamu perhatikan tentang nikmat-nikmat yang
aku sudah berikan di atas muka bumi ini, antaranya yang terkait dengan makanan. Dan kemudian kita masuk kepada bila kita sudah perhatikan semua itu, maka kita perhatikanlah tentang hal ini, iaitu situasi hari kiamat. Allahu Akbar. Maka perhatikanlah arah tuju kita masing-masing. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sebab itu mari kita ambil peringatan itu dari awal lagi di dunia ini, supaya bila kita sampai ke hari sakhah, yang berlakunya tiupan yang memekakkan itu, kita tak naklah berada dalam situasi itu. Daripada sekarang kita dah beri perhatian, ya Allah, jangan sampai saya menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran, jangan saya jadi orang yang mengabaikan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan menariknya, kalau kita beri perhatian, surah ini ditutup wujuhu yawma izim musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Di sana nanti ada orang yang dalam keadaan mukanya berseri-seri. Tidak ada beza darjat kita di dunia ini, melainkan di sana nanti kita semua akan diadili dengan perhitungan yang sama. Di awal kita sudah melihat jangan membezakan status, dan ingatlah ketika mana kita kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, status-status yang ada itu tidaklah memberi banyak gunanya kepada kita, melainkan inna akramakum indallahi atqakum, dan antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mengambil peringatan daripada Al-Quran ini. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, iaitu surah At-Takwir. Surah At-Takwir daripada kata dasarnya kawara, maksudnya menggulung. Bila bercakap tentang menggulung, mari kita lihat ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini. Minimal ada dua bahagian yang boleh kita beri perhatian, iaitu pada bahagian awal ayat 1 hingga 14 menceritakan tentang keadaan hari kiamat dan huru-haranya, dan kemudian adanya sumpah-sumpah untuk menetapkan kebenaran wahyu Al-Quran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila syamsu kuwirat, bayangkan kuwirat ini, kalau serban yang dipakai digulung-gulung, kertas itu digulung-gulung, dilipat-lipat, baju digulung-gulung, dilipat-lipat. Satu masa nanti matahari digulung-gulung, dilipat-lipat. Kalian boleh bayangkan, kalau matahari digulung, dilipat, itu petanda kehancuran alam ini. Dan bila hancur alam semesta ini, inilah antara detik-detik cemas yang Allah mahu beritahu kepada kita betapa dahsyatnya hari kiamat nanti. Sebab itu Nabi sebut, sekiranya kalian mahu melihat tentang hari-hari kiamat, maka bacalah. Salah satunya adalah surah At-Takwir ini. Allahu Akbar. Bila kita baca surah ini, kita akan rasa, ya Allah, kita tak mahu hidup harapnya pada masa ini. Dan kita lihat pada ayat yang berikutnya, wa izal asharu uttilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujirat. Bagaimana unta, ini keadaan chaos, huru-haranya. Unta digambarkan sebagai binatang yang sayang sangat dengan anak. Pada masa ini, unta pun tinggalkan anak-anaknya. Wa izal wuhushu husyirat. Binatang liar biasanya dia ada di tempat-tempat yang tertentu. Dia ada habitat dia tersendiri. Tetapi pada satu masa nanti, binatang liar ini juga akan keluar daripada habitat mereka. Mereka akan berkumpul di tempat yang kita tak pasti di mana, tapi bercakap tentang apabila binatang-binatang liar juga dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, itulah tanda-tanda kehancuran dunia ini. Kalian, ini hancur dunia. Dalam keadaan sekarang, dunia belum hancur lagi. Kita kena duduk dekat rumah. Itu pun kita dah chaos. Itu pun kita dah gelabah. Kita dah rasa huru-hara. Bayangkan kalau keadaan ini berlaku, walaiyazubillah, kita adalah hidup pada zaman ini kerana
mungkin kalau saya tidak mampu untuk hidup dalam keadaan menghadapi keadaan dunia yang begini. Allahu Akbar. Namun begitu kena ingat pada ayat-ayat yang berikutnya Allah beri peringatan kepada kita. Wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat. Pada masa inilah nanti semua roh akan dipertemukan, akan dibangkitkan. Dan ketika mana kita dibangkitkan, hey, kamu kena ingat. Dia seakan-akan beri gambaran macam ni ya. Dulu dekat dunia ada orang yang berlaku zalim. Dia berlaku zalim terhadap anak-anak perempuan, bayi perempuan. Bayi perempuan yang dizalimi, boleh cakap apa? Tak boleh cakap apa dekat dunia ini. Tapi ingat, dekat akhirat nanti, bayi perempuan yang dulu tak boleh bercakap, diseakan-akan diberikan mikrofon. Nah, kau cakap balik. Apa yang kau telah dizalimi oleh orang yang menzalimi engkau dulu. Allahu Akbar. Beri peringatan. Hari kiamat adalah satu hari yang pasti, dan di sana nanti orang yang paling lemah, yang pernah dizalimi, juga akan diberikan peluang untuk membela dirinya. Dan kalau kita berlaku zalim di atas muka bumi ini, wal'ayazubillah, harapnya kita taklah tergolong dalam kalangan orang yang zalim itu. Kerana kalau kita buat juga perkara tersebut, jangan sampai di sana nanti وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ Alimat nafsu ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Baru aku tahu. Oh, baru aku sedar. Oh, baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa ramai manusia yang nanti dalam keadaan mereka berada pada hari Yaumut Taghabun. Taghabun ni apa? Hari yang perniagaan rugi. Bayangkan kita beli stok, kemudian kita nak jual, kita tak boleh jual dengan stok kita tu pada harga modal, bahkan tak boleh pula nak jual pada harga yang boleh menguntungkan. Taghabun, kita kena jual pada harga yang akan merugikan kita. Itulah jual beli yang mungkin berlaku pada hari akhirat nanti kepada orang yang tak mahu memerhatikan tentang surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang benar-benar memberi perhatian? Sebab itu surah ini kita masuk pada blok yang kedua, bahagian yang kedua. Ada sumpah menetapkan kebenaran wahyu Al-Quran dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Ada sumpah demi sumpah, sumpah demi sumpah. Kalau saya manusia biasa kan, bercakap sesuatu, sumpah tuan-tuan, perkara ni, maksudnya saya nak menggambarkan bahawa perkara ini amat serius, jangan main-main. Tapi ini bukan sumpah daripada manusia. Kita melihat tentang sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala demi bintang-bintang yang terbenam beredar, demi malam yang meninggalkan gelapnya, demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Itu semua menggambarkan tentang waktu-waktu penting. Dan kalau kita beri perhatian terhadap sumpah ini, ada apa selepas sumpah ini? Oh, rupa-rupanya selepas sumpah ini didatangkan kepada kita tentang peringatan bahawa adanya wahyu Al-Quran. Yang kedua, peringatan bahawa adanya kedatangan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang seharusnya dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian ini amat penting untuk kita berikan perhatian. Setelah kita tahu di awal tadi huru-haranya hari akhirat, hari kiamat, dan kita tahu di sana nanti semua orang akan diperhitungkan. Tapi macam mana untuk menjadikan kita ini orang yang selamat? Maka nak jadi orang yang selamat, kita kena sungguh-sungguh dalam memegang hal ini. Di hujung-hujung surah ini memberikan gambaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, iaitu bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Ingat, Al-Quran ini adalah peringatan bagi siapa yang mahu menempuh jalan itu. Ya Allah, jangan jadikan kami terkeluar daripada jalan ini, kerana tidak sedikit orang yang sudah berada di atas jalan ini, tapi mereka mengambil sambil lewa, lalu mereka terkeluar kembali daripada jalan ini, kerana keberadaan kita di atas jalan ini juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita tahu akan huru-haranya hari kiamat, digambarkan dalam surah Abasa, digambarkan dalam surah Takwir, dan seakan-akan sekali lagi memberi gambaran kepada kita, kamu kalau nak selamat di sana, pegang sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Kamu nak selamat di sana, pegang sungguh-sungguh sunnah. Kamu nak selamat di sana, jalankanlah dakwah, jalankanlah usaha yang mengajak manusia kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah resolusi yang dapat kita ambil daripada dua surah pada hari ini, iaitu surah Abasa? Ada 3 resolusi yang boleh kita berikan perhatian. Yang pertama, kita tidak membezakan antara miskin dan kaya dalam dakwah. Ini bukanlah bercakap tentang beza metodologi, itu bab lain. Tapi ini bercakap tentang layanan, perasaan. Siapa pun yang datang kepada kita, kita memberikan layanan dan perasaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, semua manusia melakukan kekurangan pada hak Allah, itu dinyatakan pada ayat yang ke-23, kecuali sedikit. Ia menggambarkan betapa, hey, kamu ni banyak sangat buat perkara-perkara yang melanggar ataupun mengurangkan hak Allah. Jadi ini peringatan kepada kita untuk selalu memberi perhatian agar kita tidak berulang kali melakukan perkara yang boleh mengurangkan hak Allah. Maka apakah jalannya? Salah satunya adalah dengan kita selalu beri perhatian, fikirkan, ambil pelajaran daripada makanan yang ada di sisi kita sekarang ini. Itu dalam ayat ke-24 hingga ayat yang ke-26. Dan kemudian kita lanjutkan kepada surah At-Takwir. Apakah resolusi yang boleh kita ambil daripada surah ini? Yang pertama, di awal-awal lagi sudah memberikan peringatan kepada kita tentang kuwirat. Idza syamsu kuwirat, ia seakan-akan beri peringatan kepada kita. At-Takwir, huru-hara itu adalah untuk menumbuhkan rasa takut, dan ketakutan itu bukanlah menyebabkan kita nanti terperuk di bawah katil. Tak. Ia adalah semakin menyebabkan kita bersiap untuk terus berjaya, untuk terus mencari keamanan dan keselamatan di akhirat kelak. Apatah lagi dalam keadaan awal-awal berlakunya hari kiamat itu sudah mengguncang jiwa, apatah lagi nanti berada di padang mahsyar. Allahu Akbar. Berlaku adillah, jauhilah kezaliman. Itu pada ayat yang ke-8 kita boleh ambil pelajaran. Jangan sampai nanti ada orang yang dizalimi, dia beri mikrofon, rupa-rupanya yang menzalimi itu adalah kita. Dan yang terakhir, sentiasa takut dan mengharapkan taufik dari Allah, kerana bila-bila masa sahaja taufik, keadaan kita yang sudah bersama dengan Al-Quran ni, Allah boleh mencabutnya pada bila-bila masa dia berkehendak. Sebab itu takut dan haraplah, ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran, matikan kami dengan Al-Quran. Kita mengharapkan sangat perkara ini dalam kehidupan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita keluar daripada jalan ini. Maka itu dahulu yang dapat kita bincangkan secara ringkas. Kalian jangan ke mana-mana. InsyaAllah pada jam 12 nanti bersama dengan Tuan Fazrul Ismail dan juga Ustaz Tarmizi, Malaysia Quran Time, setiap hari bermula semalam sehinggalah 14 April. Ini adalah lanjutan daripada fasa yang pertama. Ini sudah masuk fasa yang kedua. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu mengambil peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan hati kita semakin kuat untuk berpegang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terkeluar daripada jalan ini, dan mudah-mudahan tuan-tuan kita semua dapat dikumpulkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.